Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai. Okey, kita kembali kepada sembang santai Selasa. Okey, dah berapa minggu kita ada sembang santai Selasa bersama dengan Sekolah Abim Sungai Raman. Okey, pada hari ini, pada pagi yang mulia, yang happy, yang best hari ini, okey, kita sekarang berada di office kewangan. Okey, office pentadbiran lah. Okey, sekejap ya. Okey, mana yang ternampak kan? Apa khabar semua? Hai, terima kasih. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat bekerja dan sambil-sambil tengah lunch pula tiba. Tengah breakfast tu kan? Dah tu masuk lunch pula. Breakfast tu sambil tengok ni. Okey. Hari ni saya nak share berkenaan dengan burnout ataupun tanda-tanda burnout lah. Sebab kita tengok dah habis pandemik kan. Jadinya macam sebelum pandemik pun ada juga burnout. Sekarang pun lagi bertambah burnout tu. Okey, jadi sekarang ni kita lihat burnout. Okey, orang tahu apa tu burnout? Terbakar ke? Gitu. Okey, ia berlaku berdasarkan daripada stres tersebut. Okey, burnout ni, burnout. Kenapa saya nak buat isu burnout? Okey, memandangkan sekarang masih bulan kesihatan mental. Jadi saya nak kupaslah sikit-sikit. Siapa yang ada dekat sini nak tanya ke, nak share pengalaman ke, it's okay. So kita share sebab kita sembang santai kan? Alright. Jadi kat sini berkenaan dengan burnout tu. Apa tu burnout? Burnout ni adalah satu iaitu kelesuan terhadap fizikal dan juga emosi kita. Kadang kita macam terfokus pada kita punya fizikal je. Hari ni kita nak share lah berkenaan dengan burnout. Siapa yang ada dekat sini nak share, ada pengalaman ke, boleh je. Tulis saya kat sini pernah macam ni simptom-simptom ke apa, boleh. Hari ni berkenaan dengan burnout. Burnout ni adalah satu di mana yang kita mudah nak bagi tahu, iaitu kelesuan terhadap fizikal dan juga emosi kita. Kadang kita berfikir kita fokus pada fizikal je, emosi kita tak ada, kita tak fikir. Alright. Satu lagi burnout ni adalah, jadi pakar psikologi Amerika Syarikat mengatakan burnout yang berlaku di tempat kerja. Itu kalau boleh katakan dululah. Sekarang pun ya juga. Tapi bagi saya, burnout sekarang ni boleh berlaku dekat mana-mana berlaku. Bukan setakat di tempat kerja, di rumah juga. Even kadang-kadang pelajar tu atau budak kecil pun berlaku burnout. Kadang tak sedar. Kenapa? Kita kena tengok balik. Alright. Terima kasih. Betul, setuju. AM Rose. Ya, betul. Alright. Seterusnya berkenaan burnout. Kita ambil mudah. Kita jangan ambil mudah. Memandangkan sekarang bulan kesihatan mental, jadi kita kena take care ourselves tentang kesihatan mental kita. Kalau ada ciri-ciri tanda-tanda burnout, yang pertama, kalau contoh kita berada di tempat kerja, kita rasa tak seronok tempat kerja. Pergi kerja, contohlah balik pukul 5 tu dah tunggu dah nak pergi tu. Nak pergi balik, nak pergi punch out, nak balik dah. Dia pergi kerja, rasa tak seronok, tak best. Cepat-cepat nak balik. Kenapa? Fikir tempat kerja tu rasa macam circle yang tak best. Itulah dah rasa burnout sangat-sangat. Kalau stres ni, dia stres masih lagi boleh. Tapi kalau burnout tu, dia pergi kerja, dia rasa cepat-cepat nak balik. Kalau sampai tempat kerja tu, dah sampai kat tempat kerja, dia rasa macam, ya Allah, cepatlah, pukul 5 cepatlah, pukul 4 suku. Contoh macam tu. Yang pertama, tempat kerja. Yang kedua, sukar nak tidur. Sukar nak tidur sebab apa? Bila kita dah rasa burnout dah terlalu tinggi, macam contohlah, saya buat analogi berkenaan dengan meter kereta. Bila kita dah sampai E tu, kita rasa macam kita nak cari pam minyak, mana nak isi? Nak isi minyak. Jadinya sekarang ni, bila tanda-tanda kita sukar nak tidur. Kenapa boleh sukar nak tidur? Sebab masa kita tidur tu, kita fikir berkenaan dengan kerja. Kita fikir yang kerja yang tertangguh-tangguh tu. Kita fikir macam mana nak cakap dengan orang ni, macam mana nak cakap orang ni, yang bahawa saya ni macam nak ambil cuti lah, tapi macam mana saya nak bagi tahu, tapi saya banyak kerja ni. Dia dah fikir-fikir. Sebab tu dia tak boleh nak tidur. Bila tak boleh nak tidur, bila esoknya rasa tak best lah. Itu berlakunya tak best, tak seronok kat diri dia. Seterusnya, bila dia bangun tidur tu, dia dah tidur dah tidur, contoh tidur 8 jam. Tapi dia masih rasa penat.
tanda-tanda burnout ni. Okey, dah tidur. Contohlah, tidur daripada pukul 10 sampai pukul 8 pagi. Dah subuh semua tu 8 pagi. Tidur dah ni, tidur. Tapi bangun tu rasa penat, rasa macam aduh, tak tahu nak cakap apa. Macam kita sampai tak boleh nak express. Apa? Kenapa? Dah tidur banyak, kita tidur. Kadang kita dengarkan kawan kita kan, ya aku dah tidur dah. Dah tidur pejam dah. Tak tahu nak cakap apa. Rasa penat kat badan ni. Itu tanda-tanda kita dah capai burnout yang sangat maksimal lah. Lagi satu, kalau kita rasa dekat badan kita ni, sendi-sendi kita ni rasa lenguh. Okey, kita punya rasa sakit. Badan kita ni sakit, lenguh, rasa macam dah pergi buat macam ini, masih lenguh lagi. Tapi tak tahu apa punca dia. Kadang bila kita dah terlalu sangat burn out, okay, dia menyebabkan kita punya fizikal kita sakit, sendi-sendi kita. Jadi siapa yang rasa macam Assalamualaikum dan selamat pagi Puan Zu. Hai Puan Syiki Radwan, selamat pagi. Okay, lama tak nampak. Okay, alright. Jadi apabila kita rasa badan kita sakit-sakit, lenguh-lenguh, kita better kita rehat. Okay, Syakir Yusof, jangan lupa tap love. Okay, tap love. Ada love ke tap tu? Saya pun tak tahu ada tap love tu. Okay, tap. Okay, jadinya kat sini, kalaulah rasa yang pertama tadi saya kata sakit-sakit badan, sakit-sakit sendi. Kadang dulu pun saya rasa macam tu juga. Sebabnya bila pergi tempat lain tu terlalu banyak sangat kena capai target. Kita rasa stres. Bila stres, saya rasa macam sakit badan. Tahu dah urut-urut pun masih sakit badan lagi. Itulah burnout yang berlaku lah. Itu yang dekat saya lah. Okay. Jadi dekat sini, sesiapa yang rasa dalam sekarang ni, yang pertama nak pergi kerja, cepat-cepat nak balik. Hi No, good morning Puan Zu, good morning No. Cantik. Jadinya kalau rasa macam tu, cuba rehat. Awak rehat. Okey, ambil masa untuk rehat. Bukannya masa awak rehat tu pergi jalan-jalan yang tak tentu hala, bukan. Pergi rehat tu kadang tenangkan diri, kadang kita nak bersendirian sebab kita rasa macam terlalu banyak sangat bebanan kerja, terlalu banyak dengan seka-seka yang negatif. Okey, itu tanda-tanda yang kita dah rasa burn out dah sangat-sangat. Okey, yang pertama, paling utama, kalau pergi kerja tu rasa tak best, cepat-cepat nak balik. Ingat dalam masa 2 minggu tu masih keep going macam tu. Okay, dalam masa 2 minggu masih macam tu. So kena take care yourself lah. Alright. Okay, jadi kita sebagai manusia, sebagai pekerja, alright, kita perlu self care. Kita perlu sayang diri kita. Sebab kalau kita tak sayang diri kita, siapa nak sayang kita? Kita sayang diri kita. Sebab badan kita ni, kita nak bekerja, kita kena jaga dalaman kita, emosi kita. Okay, kadang kita tak sedar. Kalau terlalunya orang Asia lah, kebanyakannya orang Asia, ini fakta, bukan saya memandang, ini fakta. Kebanyakan orang Asia, dia kurang memandang kepada berkenaan dengan emosi, perasaan. Dia tak memikirkan perasaan. Kadang kita, contohlah dalam pasangan, dalam tempat kerja, kita terlalu memikirkan kerja tanpa memikirkan perasaan seseorang. At least kita ada kawan, kita boleh tanya. Okay, kita beritahu, okay, apa perasaan kita pada hari ni, apa perasaan kita. Macam kita susah lah nak buat, apa perasaan kita. Kita berkongsi perasaan. Sebabnya kadang perasaan bila kita terlalu simpan, memendam, itu jadinya kita dah jadi stres dan terus burn out. Sebab kita malu nak lontarkan perasaan kita. Contohlah, kita ni tak suka, bukan tak suka, kita kurang pandai untuk buat kerja ni, tapi kita terpaksa buat. Tapi kita nak tanya, tapi dimarah pula. Itu susah. Jadinya kita perlu tanya elok-elok, dan orang tersebut perlu bagi tahu elok-elok supaya kita ada win-win situation. Baru tahu perasaan orang tersebut lah. Kita jangan terlalu selfish. Okay, bila kita terlalu selfish, memberi kesan terhadap kita punya team tersebut, circle kita pun jadi tak best lah. Kita nak bekerja pun, kita nak ada team yang best, circle yang seronok. Bila kita rasa circle yang seronok, kita nak kerja pun happy. Itu yang happy ataupun gembira, itu yang dikatakan kesihatan mental tersebut. Okay, kalau kata mudah,
kesihatan mental tu yang saya boleh katakan adalah gembira, seronok. Terima kasih Puan Syikra dah bagi love. Okey, bagi bunga ke love tu? Love. Okey. Jadi kita perlu rasa gembira. Gembira sebab bila kesihatan mental kita okey, bila rasa gembira, kita rasa seronok. Tetapi bila kita tak rasa gembira, tak rasa seronok, itu menyebabkan kita punya kesihatan mental kita tak berapa sihat. Senang faham. Sepatutnya kesihatan mental ni lebih bermaksud itu sejahtera umum. Besar kan sejahtera. Tapi untuk saya lebih kepada spesifik iaitu gembira, seronok. Seronok nak buat kerja ni, seronok nak bercakap dengan orang ni, seronok dengan circle ni, seronok dengan kerja ni. Bila kita seronok, kita happy, kita rasa macam spirit kita sangat tinggi. Okey? Seronok. Alright. Jadinya untuk yang saya berkenaan dengan cara kita untuk bila rasa gembira tepuk tangan. Ya, betul. Bila kan ada kat pelajar sekolah kan, dulu kan kita belajar bila rasa gembira tepuk tangan kan, macam tu. Jadi betul, kalau kita rasa gembira kita tepuk tangan. Okey, seterusnya untuk diri kita. Kalaulah kita minum air tapi ada gelas, saya buat analogi berkenaan dengan gelas air lah. Gelas air, bila tak ada air, macam mana kita nak minum? Sama juga dengan diri kita. Jasad kita ada, tapi dalaman kita zero. Macam mana kita nak go through? Macam mana kita nak menjalani hidup kita? Jadi kita analogikan sebagai cawan air. Cawan lah. Jadi untuk diri kita kena self care untuk diri kita. Yang pertama, kita boleh untuk kenaan dengan emosi kita. Emosi itu perasaan kita lah. Okey, jaga kita punya perasaan. Macam saya kata, kita share berkenaan dengan perasaan kita dengan orang lain. And then orang lain pun kita boleh dengar kita perasaan orang lain. Bila perasaan kita tak dijaga, tak baik, maksudnya emosi kita pun tak best. Masa tu kita rasa nak marah-marah. Burnout ni boleh menyebabkan kita rasa nak marah sentiasa. Kenapa? Sebab dia terlalu banyak sangat kerja, terbeban, dia rasa nak marah. Sebab tu kalau kita tengok orang, kalau kita tanya orang tu kan, Puan, okey tak macam ni? Awak buat sendiri. Saya tak nak. Semua benda nak marah. Tak ada benda nak marah. Sikit tanya marah. Padahal tanya untuk benda yang simple je. Nak semua nak marah. Marah. Okey, sebab tu orang kata bila kita marah kita perlu istighfar, banyak-banyak istighfar. Sebab macam-macam masa marah tu macam-macam masuk dalam badan kita. Okey, berkenaan dengan emosi, perasaan kita. Okey, kita suka. Kita kena gembirakan perasaan kita. Okey, sebab tu kan saya kata untuk self care perasaan kita perlu jaga perasaan kita. Okey, bila orang tak jaga perasaan kita, okey, sikit nak marah tapi kena sabar. Macam kat TikTok kan, nak marah tapi kena sabar. Betul, nak marah ni kena sabar. Kuat pegang-pegang. Okey, sabar. Tapi pada masa sama kita luahkan perasaan kita dalam cara yang proper. Contoh, kita rasa perkara ni macam tak sepatutnya dilakukan. Jadi kita bagi tahu elok-elok. Okey, Puan, Encik, boleh ke saya buat macam ni? Saya rasa macam ni. Bagi cadangan. Okey, kita dengar dulu feedback tu. Boleh ke tidak? Mungkin dia punya view macam ni. Okey, kita punya view macam ni. So kita dengar. Kita jangan pukul rata. Semua pukul rata tak. Okey, macam saya kata, vibe yang positif beri impak yang sangat positif untuk diri kita. Tapi kalau kita ada vibe yang negatif, memberi efek kepada tugasan kita. Okey, macam saya kata untuk self care ni, kita yang pertama emosi kita lah, perasaan kita perlu jaga. Dan lagi di awal pagi, macam kanak-kanak juga, kita perlu menjaga perasaan mereka nak pergi sekolah. Kadang tak nak pergi sekolah tu nangis, dah spoil dah. Macam kita pagi-pagi, especially perempuan, perasaan contohlah bergaduh dengan suami. Okey, gaduh dengan suami tak buat sarapan. Gaduh ni, nak pergi kerja dah, monyok dah. Mengganggu perasaan. At least balik nanti bagi tahu. Tak balik sebelum kerja tu bagi tahu. Yang saya macam ni. Boleh tak kalau lepas ni jangan cakap macam ni, sebab saya nak pergi kerja ni. Fisabilillah ni, nak cari rezeki. Tolong macam tu, jaga perasaan. Perasaan tu sangat penting. Okey, yang kedua berkenaan dengan kita punya social. Okey, self care social kita. Circle kita. Okey, kita perlu menjaga persekitaran kita. Di mana di persekitaran kita ni kita ada ada kawan-kawan, ada pekerja, ada staff-staff yang lain. Okey, dalam circle kita ni, bukan kita fokus pada kerja kita je.
Kita fokus pada kerja kita tanpa fikir orang lain. Bila kita terlalu fokus dengan kerja kita, sampai bila orang datang kat kita, kita buat tak endah je. Mana kita punya sifat kita sebagai seka ataupun klik kita. Jadi social work tu sangat penting. Sebab bila kita tak ada social work yang sangat best, maksudnya kita sendiri-sendiri, kita pun sendirilah macam katak bawah tempurung. Kita pun tak nak dipanggil katak bawah tempurung sebab kita manusia. Sebab pun nak dia katak. Macam tu. Jadinya untuk seka kita pun kita kena jaga. Sebab bila seka kita jaga, orang pun suka dengan kita, bercakap dengan kita, kita pun best nak pergi kerja. Tapi kalau kita seorang-seorang, kita sukar. Kita nak tahu info-info terbaru. Alright? Okay, berkenaan dengan social. Seterusnya, kita penuhkan lagi gelas kita dengan spiritual. Di mana spiritual? Okay, kita jangan jadi kerus sumbang. Ya, Puan Syaraduan. Gue tahu, kita jangan jadi kerus sumbang. Bila kita jadi kerus sumbang, kita tak tahu dunia semasa. Efek lah, mereka salah. Dulu, saya nak cerita dulu. Macam dulu masa saya belajar, bukannya nak kata kerus sumbang, tak buat tempurung. Masa saya belajar dulu, masa awal-awal, masa semester 1 tak pandai sangat kan. Jadinya saya pergi exam pada hari Sabtu. Orang lain kata tak pergi exam, saya pergi exam. Saya kata esok ada exam. Saya tak bertanya. Sebab masa tu memang kita ada peperiksaan pada hari Sabtu. Jadi saya kata tengok jadual, okey ada peperiksaan hari Sabtu. Tapi pensyarah kata peperiksaan ditunda pada minggu hadapan, iaitu hari Isnin. Jadi saya pergi dah tunggu dah pada hari Sabtu nak exam. So saya tak bergaul sangat dengan orang. Saya fokus dengan saya punya nak baca. Jadi dekat situ saya belajar di mana kita perlu banyak bertanya, kita perlu ada circle kita banyak connection, kita ada komunikasi. Komunikasi dua hala. Bukan kita komunikasi dengan kerja kita je. Tak, kita terlalu fokus sangat. Kita tak fikirkan tentang suka kita. Alright? Jadi dekat sini, dalam pada masa sama, spiritual kita kena kuatkan. Okay, kalau kita rasa tak best, okay, istighfar banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Kalau rasa macam benda tu macam tak boleh jalan sangat-sangat, baca ayat 1000 dinar tu 7 kali. Mak mentua saya selalu sebut baca ayat 1000 dinar tu 7 kali. Baca supaya kita tu dipermudahkan urusan kita. Kalau apa yang kita rasa time tu, rasa sedih, rasa tak tahu rasa apa, okey, rasa dalaman kita macam kosong, cepat-cepat kita boleh baca ayat 1000 dinar, selain selawat, zikir, baca ayat 1000 dinar tu 7 kali dan doa supaya kita dipermudahkan. InsyaAllah. Itu sebab mak mentua saya bagi tahu dan saya cubalah. Alhamdulillah lah. Macam tu. Jadinya untuk dalaman kita spiritual, okay, self care kita perlu jaga yang itu. Okay, emosi, fizikal kita. Kalau kita rasa stres, kita jangan tak makan. Bila tak makan, itu badan kita jadi kering, terus kering. So dia jatuh. Jadi bila kita rasa burn out, rasa stres, kita tak nak makan, tak naklah merajuk, tak nak makan. Merajuk apa-apa, tak dapat apa, dapat lapar. Nanti bunyi keroncong-keroncong. Susah. Jadi kita perlu makan, kita perlu isi, kita perlu self-care diri kita perlu sayang diri kita. Okey, tak ada orang nak sayang kita, tapi kita sayang diri kita dulu. Kalau ada orang sayang kita, alhamdulillah. Tapi kita perlu sayang diri kita. Kita kena jaga diri kita. Kalau kita tak jaga diri kita, siapa nak jaga kita? Kalau orang tak nak jaga kita, apa-apa pun diri kita. Bukannya selfish, tapi pada masa sama untuk diri kita, penjagaan kita, fizikal, emosi. Alright? Itu sangat penting supaya kita rasa gembira. Bila kita tak rasa gembira dalam diri kita, hati-hati dan awas. Itu tanda-tanda anda sedang burn out. Alright? Jadi sampai di sini saja kita punya share. Jadi sesiapa nak share, nak share berkenaan dengan pengalaman ke, boleh je insyaAllah. So insyaAllah pada minggu hadapan kita boleh santai Selasa lagi berkenaan dengan topik yang lain, kita kupas isu lain. Jadi sesiapa yang berada di sini rasa macam nak ada tajuk Puan Zu ataupun Min Zu, Puan Zu rasa nak isu lain, okey, boleh je kita tengok sama-sama isu apa yang kita boleh kupas sama-sama. Sebabnya sembang santai ni saya suka kalau ada orang tanya, okey, bagi share, okey, tip yang lain. Kadang boleh
boleh je, saya suka benda tu. So kita ada win-win situation, kita ada crowd yang macam ni, saya suka. Jadi selamat bekerja, selamat siapa yang tengah bercuti, kuarantin tu, jaga diri kat rumah, sayang diri. Lepas ni kalau contohlah hari ni ada bergaduh dengan pasangan ke, dengan rakan ke apa, okey, cakap I love you sayang. Okey, cakap perasaan kita, tentang perasaan kita. Alright? Okey, kita jangan malu untuk luahkan perasaan kita. Saya pun suka Puan Zul, saya pun suka Puan Syakir. Okey. Syakir Yusof, terima kasih kerana menonton. Okey, terima kasih kerana menonton. Jadi sesiapa yang dekat sini, luahkan perasaan awak. Bukan setakat fizikal nak perlu jaga, tapi dalaman kita, emosi kita luahkan. Okey. So, jadi selamat bekerja dan Assalamualaikum.